Assalamualaikum. Bertemu lagi dalam topik rumus algebra. Bahagian kedua iaitu menukar perkara rumus bagi suatu persamaan algebra menggunakan kaedah rumah dan bilik. Macam mana kita guna kaedah rumah dan bilik ni? Kita kena tahu dululah yang mana rumah, yang mana bilik. Contohnya A tambah 5B sama dengan C. Okey, rumah yang dimaksudkan adalah ungkapan yang berada di kiri dan kanan simbol sama dengan. Okey. Sini simbol sama dengan. Okey, yang ini rumah kiri. Yang di kanan ni dah tentulah rumah kanan. Okey, dalam rumah mestilah ada bilik kan? Okay, mungkin adalah rumah yang tak ada bilik. Masuk je terus. Itulah dia punya bilik. Ada rumah yang ada bilik, ada rumah yang tak ada bilik. Okay, kalau kita tengok rumah kiri ni, dia ada simbol tambah. Okay, simbol tambah ni seolah-olah dinding yang memisahkan dua bilik. Jadi ini bilik 1. Okay, yang 5B ni bilik 2. Yang rumah kanan ni, C ni je lah dia punya bilik. Ada contoh lain. Y per X sama dengan 2 tolak A. Contoh. Okey, jadi sebelah kiri rumah kiri, sebelah kanan rumah kanan. Okey, sekarang ni kita tengok sebelah kanan ni, okey, simbol tolak kan? Okey, jadi sini bilik 1, bilik 2. Okey, yang rumah kiri ni macam mana? Kita tengok dia ada tingkat. Bermaksud ini rumah bertingkat. Okey, rumah bertingkat. Okey, contoh ketiga. M per N tambah 5 sama dengan B. Masih lagi yang sama. Di kiri sama dengan rumah kiri. Di kanan sama dengan rumah kanan. Okey. Ada operasi tambah bermakna ini bilik 1, ini bilik 2. Tapi dalam bilik 1 ni ada tingkat. Bermakna di sini bilik bertingkat. Jadi kena pandai beza. Yang mana rumah bertingkat, yang mana bilik bertingkat. Kita pergi contoh yang pertama. Contoh pertama, rumusnya adalah K sama dengan H tolak XY. Okay, kalau kita tengok sini, H dalam kurungan. Bermakna dia minta rumus yang akhir nanti, H sama dengan apa? Itu maksudnya. Jadikan H sebagai perkara rumus. Sekarang ni kita tengok rumah ni. Okay, ini rumah kiri, ini rumah kanan. Okay, rumah kanan ada bilik H dan juga negatif XY. Okay. Macam mana kita nak tentukan negatif atau positif ni berada pada bilik mana? Negatif dan positif berada pada bilik sebutan yang seterusnya. Okey. Itu cara kita tentukanlah. Okey, sekarang ni yang kita nak H sama dengan apa? Jadi kita tengok H berada di sebelah kanan. Sebelah kanan ni ada dua bilik. Jadi tinggalkan satu bilik saja, bilik H saja. Jadi bilik negatif XY ni kita kena pindah rumah pergi sebelah kiri. Okey, kalau pindah rumah tandanya akan jadi terbalik. Jadi
K, ini yang asal. Okay, negatif XY, dia akan jadi tambah XY, positif. Sama dengan H. Okay, sekarang ni dah sama kan? H ni duduk single mingle je dekat situ. Dia je sorang-sorang dekat situ. Jadi, selesailah jawapan kita. Okay. Nak tinggalkan macam ni, K tambah XY sama dengan H. Ataupun kita nak tukar. Biasa kita letak sebelah kiri kan. H sama dengan K tambah XY. Tak jadi masalah. Okay. Yang seterusnya. Kita tengok sebelah kiri ada satu je bilik. Sebelah kanan, ini rumah bertingkat ke bilik yang bertingkat? Okay, kita tengok balik yang ni tadi. Okay. Bilik bertingkat kalau dia ada lebih daripada satu bilik. Kalau hanya ada satu sahaja tingkatnya, bermakna dia rumah bertingkat. Okay, kalau rumah bertingkat, kita kena tengok D ni berada di mana. Okay, D berada di tingkat bawah rumah. Okay. Kalau rumah satu bilik dengan rumah bertingkat, cikgu bagi shortcut ya. Caranya adalah rumah kiri kita tukar tempat dengan rumah di tingkat bawah. Dia akan jadi semua sekali kita tukar. Semua sekali kita pindah. Jadi 7 tambah D sama juga dengan okay, 4 ni ada apa-apa tak? Tak ada. Jadi dia stay 4/3C. Okey, ini kalau huruf yang kita nak jadikan perkara rumus berada di tingkat bawah. Okey, kita tukar tempat rumah tingkat bawah ni dengan rumah sebelah kiri. Okey. Jadi kita nak jadikan D ni single je. Macam mana? Dia ada 2 bilik. Jadi bilik yang tak ada D pindah sebelah. Okey. Kalau pindah sebelah, 7 ni simbolnya positif. Jadi bila pindah sebelah, dia akan jadi, okey, kita salin balik yang asal. 4/3C negatif, sebab positif dia pindah rumah, dia jadi negatif 7. Yang tinggal positif D. Positif di depan, perlukah kita tulis? Tak perlu. Jadi jawapannya D sahaja. Selesai. Yang kedua. Yang ketiga, kita tengok. Sebelah kiri rumahnya ada satu bilik. Sebelah kanan rumahnya ada 2 bilik. Okay. Ini beza ya. Yang tadi, nombor 2 tadi. Okay. Nombor 2 tadi rumah bertingkat. Yang soalan ketiga ni bilik bertingkat. Okay. Kalau bilik bertingkat, kita tengok bilik mana yang tiada V. Okay. Bilik mana yang ada V, kita tinggalkan dia dalam satu rumah. Yang selain daripada tu, bilik-bilik yang tak ada V, kita pindah pergi rumah lain. Okay, jadi positif 5/V kita kekal. Yang bilik negatif 8 ni kita pindah sebelah. Pindah rumah sebelah. Sebab V ni dia tak nak kawan dengan siapa-siapa. Dia nak dia je. Okay, jadi kita pindah bilik dulu. Jadi kalau negatif, okay, yang asal kita salin balik 3U. Negatif dia jadi positif 8. Sama dengan 5/V. Okey. Masih lagi belum V sama dengan apa kan? Dia masih lagi 5/V. Kalau kita tengok situ, ini dah jadi rumah bertingkat pula. Okey, macam mana tadi? Ini rumah kiri, ini rumah kanan. Rumah kanan ni rumah bertingkat. Macam mana tadi? Kita akan balik kepada yang ini. Kalau rumah bertingkat, kita tukar tempat. Okay. Rumah bertingkat, kita tukar tempat. Semua yang ada di rumah kiri bertukar tempat dengan
rumah di tingkat bawah. Sebab V ni berada di tingkat bawah. Okey, jadi hasilnya adalah V sama dengan 5 per 3U tambah 8. Selesai. Okey, sekarang kita teruskan dengan soalan yang keempat. Soalan keempat, 2M sama dengan punca kuasa 3N tambah 7. Okey, kita tengok sebelah kiri ada satu bilik. Rumah sebelah kanan ada 2 bilik. Jadi, N berada di sebelah kanan rumah. Jadi, bilik yang tak berkaitan, kita pindah rumah sebelah. Okey, kena ingat ya, kalau kita pindah rumah, yang asal dulu mesti duduk depan. Jadi, penghuni asalnya 2M. Kalau positif 7, pindah rumah dia akan jadi negatif 7. Sama dengan punca kuasa 3N. Sini kita ada punca kuasa. Jadi, kita kena hapuskan punca kuasa tu dahulu. Okay. Cara nak hapuskan punca kuasa, lawannya adalah kuasa. Okay, kenapa kuasa 2? Sebab simbol ni merujuk kepada punca kuasa 2. Okay, kalau sebelah kanan kita kuasa 2, rumah sebelah kiri pun mesti kuasa 2. Baru dia adil. Okay, jadi sebelah kanan dia dah jumpa dia punya lawan, habis. Yang tinggal 2M tolak 7 kuasa 2 sama dengan 3N. Sekarang kita nak hilangkan 3. Kita kena balik kepada konsep asal, macam mana boleh jadi 3N. Sebenarnya, okay, cikgu kira ringkaskanlah, 3 darab N. Okay. Darab, kalau tadi kuasa lawan dia punca. Kalau darab lawannya bahagi. Okay. Jadi per 3 boleh habis. Potong. Jadi yang tinggal 3 bahagi 3 tinggal 1. 1 darab N, kita dapat balik N. Jadi di sini kita kena per 3. Sama juga macam kuasa 2 tadi. Kalau rumah sebelah kanan ada per 3, rumah sebelah kiri pun mesti per 3. Jadi jawapannya 3 per 3 habis. Tinggal N sama dengan 2M tolak 7 kuasa 2 per 3. Okay. Seterusnya, di sini dia ada satu bilik di rumah kiri dan satu rumah bertingkat di sebelah kanan. Dia tak ada bilik tapi rumah dia bertingkat. Okay. Kalau rumah bertingkat, kita tengok perkara rumus yang kita nak tukar, okay, berada di tingkat atas atau tingkat bawah. Okay, kalau tadi tingkat bawah, kita tukar tempat, betul? Okay. Tapi kalau rumah dia berada di tingkat atas, okay, kita kena hapuskan dulu tingkat bawah. Jadi macam tadilah, kalau per 36 tu dia bersamaan dengan bahagi 36. Jadi dia mesti bahagi lawannya darab 36. Kanan darab 36, kiri pun mesti adil darab juga dengan 36. Jadi kita tulis yang baru, 36 darab negatif 5T kuasa 2. Okay, kalau pindah dia mesti duduk belakang. Kalau darab ataupun kita letak sesuatu kuasa 2 ke apa, okay, dia mesti bersesuaian lah. Kalau kuasa 2 mesti duduk atas. Kalau 36 ni kita boleh letak depan ataupun kita boleh tulis sebagai negatif 5T kuasa 2 darab 36. Dua-dua pun sama. Okay. Yang ni tadi 36 dengan 36 habis. Okay, sama dengan 25S kuasa 2. Okay, kita ada lagi 25.
Jangan terburu-buru. Kita tengok lagi. Di rumah sebelah kiri ada kuasa 2. Rumah sebelah kanan ada kuasa 2. Tapi nombor 36 dan nombor 25 ni tak ada kuasa 2. Kita kena tukarkan dahulu 36 kepada satu nombor kuasa 2. Berapa kuasa 2 dapat 36? Jawapannya adalah 6 kuasa 2. Jangan buat 6 je. Mesti 6 kuasa 2 lah, baru nilai dia sama. 36 sama juga nilainya dengan 6 kuasa 2. Okey, yang ini kita salin balik. Negatif 5T kuasa 2 sama dengan 25. 5 kuasa 2 S kuasa 2. Sekarang ni nombor dah kuasa 2, huruf pun dah kuasa 2. Jadi kita boleh letak kuasa 2 tu setempat. Bila kita letak kuasa 2 setempat, yang ini dan yang ini kita boleh darabkan. Sebab ini darab kan. Macam tadi, yang atas ni kita tak boleh darab terus. Sebab dia tak sama kuasanya. Lain darjat dia. Sekarang ni dia punya level dia dah sama. Yang ada kuasa 2 ni ada kuasa 2. Jadi kita boleh darabkan. 6 darab negatif 5T kuasa 2 di luar sama juga dengan 5S kuasa 2 di luar. Di sini dua-dua dah ada kuasa 2. Kita cari je terus lawannya. Lawannya adalah punca kuasa 2. Mesti di kiri dan kanan ada punca kuasa 2. Baru dia adil. Dua-dua dah ada punca kuasa 2. Dua-dua juga ada kuasa 2. Jadi punca habis, kuasa habis. Punca kuasa 2 habis, kuasa pun habis. Jadi kita tulis semula 6 darab negatif 5T sama juga dengan 5S. Di sini 6 darab negatif 5 negatif 30T sama dengan 5S. Kita nak S sebagai perkara rumus. Jadi kita tak nak ada siapa-siapa lagi dekat S. Jadi 5 darab S lawannya 5 bahagi 5S bahagi 5. Kanan bahagi 5, kiri pun mesti bahagi 5. Sini habis. Yang tinggal S. Yang sebelah kiri ni negatif 30 bahagi 5. Kita akan dapat negatif 6T sama dengan S. Nak terbalikkan. Biasa kita letak perkara rumus sebelah kiri kan. Boleh. S sama dengan negatif 6T. Siap. Dah keluar dah soalan terakhir. Yang terakhir. Punca kuasa 9K kuasa 2. Kita tengok ya. Kuasa 2 tu ada dalam kurungan. Bermakna kuasa 2 ni hanya milik K sahaja. Kalau kuasa 2 di luar, dia milik 9 dan juga K. Ada bezanya tu ya. Sama dengan 4H tolak 9. Sekarang kita nak K sebagai perkara rumus. Kita tengok dulu. Sebelah kiri ada satu rumah. Sebelah kanan ada 2 bilik. Satu rumah, 2 bilik. Perlu ke yang 2 bilik ni berpindah? Jawapannya tak perlu. Sebab K yang kita nak ni ada di sebelah kiri. Jadi tak perlu pindah bilik. Yang perlu kita buat adalah pertama sekali hapuskan dulu punca kuasa dia. Bila kita hapuskan punca kuasa dia, kita kena lawan dengan kuasa 2. Kiri kuasa 2, di kanan pun mesti adil kuasa 2. Barulah sini habis, sini habis. Yang itu salin balik. Ini 9K kuasa 2 sama juga dengan 4H tolak 9 kuasa 2. Agak-agak kan? Macam mana kita nak buang 9 ni? Kita tengok balik. Lebih kurang kan macam soalan atas ni. Kiri dan kanan dua-dua ada kuasa 2. Macam yang ini kan? Macam yang ini kan? Kiri ada kuasa 2, kanan ada kuasa 2. Jadi kita tengok dulu kemungkinan yang ada.
Sebelah kanan memang dalam kurungannya kuasa 2. Jadi kita tak payah fikir dah. Memang dia semuanya dalam kuasa 2. Sebelah kiri ni kita ada nombor 9. Jadi 9 kita boleh tulis sebagai 3 kuasa 2. Jadi 3 kuasa 2 darab K kuasa 2. Yang tadi kita boleh gabungkan daripada 5 kuasa 2 S kuasa 2 kita jadikan 5S kuasa 2. Sama juga macam di bawah ni. 3 kuasa 2 K kuasa 2. Jadi kita boleh tulis 3K kurungan kuasa 2 sama dengan 4H tolak 9 kuasa 2. Sini dua-dua ada kuasa 2, kiri dan kanan. Jadi kita boleh masukkan punca kuasa 2. Kuasa lawan punca habis. Punca kuasa 2 lawan kuasa 2 habis. Yang tinggal 3K sama dengan 4H tolak 9. Jadi perlu ke yang kurungan ni kita kembangkan? Tak perlu, jangan susah hati. Kita tengok dulu segala kemungkinan yang ada. Jadi kita nak tinggalkan K sebagai perkara rumus, kita mesti bahagi dengan nombor yang kita nak hapuskan tu lah. Bahagi dengan 3. Di kanan pun mesti adil, bahagi 3. Barulah habis. Jadi K sama juga dengan 4H tolak 9 per 3. Selesai. Betul ke selesai? Yes, selesai. Tapi cikgu, 9 ni kan boleh bahagi dengan 3. 9 memang boleh bahagi dengan 3. Tapi 4H bolehkah kita bahagi dengan 3? Tak boleh kan? Jadi kita tinggalkan jawapan sebagai 4H tolak 9 per 3. Kalau dua-dua bilik ni boleh bahagi dengan 3, baru kita per 3. Jangan ambil terus nampak 9 bahagi 3 terus habis. Jangan ya, itu konsepnya salah. Jadi itu sahaja untuk bahagian yang kedua, menukar perkara rumus bagi suatu persamaan algebra. Kita jumpa lagi dalam video yang seterusnya. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.